Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 10 Jun bersama saya Ardi Herman Marzi, dan kita ke tajuk utama untuk malam ini. Isu hina Nabi umat Islam Malaysia bangkit. Juga hukuman mati mandatori dimansuhkan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menyempurnakan istiadat mengarak panji-panji Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Sri Paduka di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya hari ini. Turut berangkat sama Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Istiadat tersebut disusuli terbang lintas hormat 5 pesawat Angkatan Tentera ATM dengan membawa jalur gemilang, bendera ATM, Panji Tentera Darat Malaysia TDM, Panji Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan Panji Tentera Udara Malaysia TUDM selepas lagu Negaraku dialunkan. Pada masa sama, 21 das tembakan hormat turut dilepaskan ketika formasi berlangsung. Al-Sultan Abdullah turut melakukan pemeriksaan perbarisan disusuli pembukaan medan oleh Gabungan Pancaragam Pusat ATM sekaligus mengarak 5 panji yang di-Pertuan Agong dengan penuh istiadat ketenteraan dalam tempoh kawat perlahan dan cepat. Pada istiadat itu turut berlangsung perbarisan berjalan laju dalam tempoh perlahan dan cepat, perbarisan marah menghadap serta laungan Daulat Tuanku. Istiadat diakhiri dengan bacaan doa, nyanyian lagu Negaraku dan Al-Sultan Abdullah sekali lagi menerima lintas hormat dari ke-5 pesawat sebelum Seri Paduka dan Tengku Azizah berangkat pulang. Turut hadir Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein dan Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afendi Buang. 140 badan bukan kerajaan NGO menghantar memorandum bantahan kepada Pejabat Pesuruhjaya Tinggi India di Ibu Negara untuk menyatakan bantahan terhadap kenyataan menghina Nabi Muhammad yang dibuat pemimpin parti di negara itu. Kesemua NGO tersebut yang diwakili Majlis Amal Islami Malaysia MAIM mendesak kerajaan India khususnya parti pemerintah Bharatiya Janata BJP mengenakan tindakan tegas melucutkan jawatan terhadap 2 pemimpin parti yang terlibat dalam kontroversi itu, sama ada jawatan dalam parti mahupun kerajaan. Wakil NGO yang juga pengerusi MAIM, Najhan Syaril Halim berkata, memorandum tersebut juga menuntut kerajaan India supaya memohon maaf terhadap seluruh umat Islam di serata dunia atas penghinaan tersebut dan berjanji supaya perkara itu tidak diulangi. Dan penghinaan itu juga suatu provokasi yang tidak boleh diterima, yang memang kita secara globalnya, secara amnya bahawa menghina agama ini perbuatan yang tidak baik dan tidak mulia bagi seorang yang hidup dalam masyarakat bertamadun, yang mampu menggugat keharmonian sejagat dan ketidakstabilan masyarakat. Dan kami mendesak agar kerajaan India pada hari ini, khasnya parti BJP, untuk mengenakan tindakan tegas terhadap kedua-dua pemimpin berikut. Tambahnya, kesemua 140 NGO berkenaan menyokong tindakan tegas kerajaan Malaysia memanggil dan menyatakan bantahan rasmi terhadap kedutaan India. Jelasnya lagi, penghinaan terhadap Nabi Muhammad merupakan perbuatan yang bercanggah dengan hak kebebasan beragama, tidak kira di mana-mana negara sekalipun. Beliau berkata demikian selepas menghantar memorandum bantahan di Pejabat Pesuruhjaya India di Ibu Negara hari ini. Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yandim, Tuan Kamarul Arif Tuan Soh berkata, kerajaan India seharusnya bersikap profesional dalam menangani isu kontroversi tersebut, lebih-lebih lagi ia melibatkan sensitiviti umat Islam. Sepatutnya seperti mana mereka ada hak untuk menyatakan pandangan mereka, kalau mereka katakan demikian, mereka juga perlu melaksanakan tanggungjawab untuk mendengar grievance ataupun sungutan daripada peringkat bawahan. Tindakan untuk tidak menerima memorandum daripada masyarakat madani ataupun masyarakat civil society di Malaysia bukan satu tindakan yang bersifat diplomatik dan juga demokratik seperti mana yang mereka laung-laungkan. Ini adalah satu perkara yang sangat-sangat dahsyat.
Menurutnya lagi, kesedaran berhubung isu penghinaan terhadap Nabi Muhammad perlu dipertingkat bukan sahaja di peringkat kepimpinan, bahkan di peringkat akar umbi. Dalam pada itu, satu demonstrasi berlangsung secara aman di hadapan bangunan Pejabat Pesuruhjaya Tinggi India di Ibu Negara sebagai tanda solidariti terhadap isu penghinaan Nabi Muhammad. Perarakan demonstrasi bermula di Masjid Jamiul Ihsan di Jalan Pahang setelah selesai solat Jumaat. Demonstrasi bantahan disertai orang awam dan wakil NGO yang terlibat. Menurut Heather Ibrahim, sebagai negara Islam, kerajaan seharusnya mengambil tindakan sewajarnya dengan mengambil kira sensitiviti umat Islam akibat penghinaan tersebut. Dari segi membela Nabi Muhammad yang telah dihina oleh mana-mana pihak, termasuk yang terbaru ni di India, maka kita ni perlukan ketegasan daripada kerajaan. Walaupun kita tengok sekarang ni kerajaan ada sebab-sebab dia tertentu, kita tahu. Tapi kita lagi rakyat sekarang ni sekurang-kurangnya kalau kerajaan bertindak dengan cara yang patut, maknanya kita dapat mengendurkan kemarahan rakyat yang mungkin sahaja pada satu tahap tak akan dapat kawal lagi kemarahan. Manakala Suhaimi Abdul Aziz berkata, kenyataan menghina Nabi Muhammad merupakan satu isu yang besar dan perlu diberi perhatian oleh seluruh umat Islam di dunia kerana ia melibatkan soal akidah. Nabi SAW ni dia bukan satu benda yang boleh kita menjadi bahan gurauan, sendaan, ejekan. Melibatkan iman, melibatkan akidah. Jadi kalau disentuh, diusik, dihina Nabi SAW, kita semua kena bangkit. Kita dengan agama lain, kita tak pernah usik, tak pernah menghina, tak pernah mencerca. Tapi kenapa mereka mesti menghina agama kita? Ini mesej kita lah. Kerajaan menyeru seluruh umat Islam di negara ini bersolidariti untuk menentang penghinaan yang dilakukan oleh dua ahli politik India terhadap Nabi Muhammad SAW. Di mana Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Ahmad Marzuq Syari berkata penghinaan itu adalah satu perbuatan ekstrim dan melampau serta tidak boleh diterima oleh umat Islam di seluruh dunia. Kita nak kena bangkit bersolidariti supaya kita tunjuk kekuatan dan juga kesatuan orang Islam. Bagi orang yang bukan orang yang tak kiralah siapa dia tu pun, kalau dia nak hina Nabi kita, dia rasa gerun lah apabila orang Islam bersatu. Dan ini adalah satu perkara yang perlu kita ambil iktibar dan pengajaran bahawa orang Islam perlu bangkit dan bersatu. Barulah orang tak boleh menghina agama kita, menghina Nabi kita. Menurutnya, Islam juga tidak mengajar umatnya untuk menghina agama lain kerana bimbang golongan bukan Islam akan menghina agama Islam. Beliau berkata demikian di sidang media selepas majlis perasmian program Lambaian Kaabah di Kompleks Purnama di Pengkalan Cepat, Kota Baru hari ini. Sebelum ini, media melaporkan Malaysia bersama Indonesia, Qatar, Kuwait, Iran, Arab Saudi dan negara Islam lain mengutuk kenyataan ahli politik daripada parti pemerintah India yang didakwa menghina Islam baru-baru ini. Dalam pada itu, mimbar Jumaat hari ini mengutuk sekeras-kerasnya kenyataan tidak beradab yang dikeluarkan ahli politik India berkenaan. Tindakan menghina Nabi Muhammad itu dilihat sebagai satu perbuatan tidak bertanggungjawab dan mampu mencetus perseteruan antara agama di seluruh dunia dan pergolakan berpanjangan. Sebagai seorang mukmin, kita wajib mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa jua keadaan. Kiranya kita mampu mempertahankan dengan kuasa dan tangan, kita mempertahankannya dengan kuasa dan tangan. Kiranya kita boleh mempertahankan dengan tulisan dan lisan. Itu yang kita pertahankan. Sekiranya kita tidak mampu, maka kita tidak akan redha dengan perkara tersebut. Dan itulah selemah dan tanda lemahnya iman kita. Dalam ketegasan mempertahankan Rasulullah, khatib mengingatkan seluruh umat Islam agar tidak bertindak mengikut emosi dan hawa nafsu semata-mata.
Mimbar menegaskan sebarang tindakan perlu berlandaskan intelektual, rasional dan kewarasan akal di samping emosi yang terkawal. Umat Islam juga dilarang menghina agama lain kerana ia boleh menambahkan lagi keburukan yang sedang berlaku. Jabatan Mufti Negeri Kedah tidak melarang umat Islam mengambil wuduk dan mandi di mana-mana sumber air seperti telaga, parit dan kolam selagi tidak melakukan amalan khurafat di tempat berkenaan. Mufti Kedah Datuk Syekh Fazil Awang berkata hukum mandi di tempat berkenaan adalah harus asalkan tujuan mandi adalah untuk bersejuk-sejuk, mengambil wuduk, solat dan sebagainya. Yang dilarang sekiranya didapati semasa mandi ataupun mengambil wuduk terdapat perlakuan-perlakuan luar biasa yang tidak bersesuaian. Orang ramai tidak pernah melakukan seperti itu. Ataupun ada ritual-ritual tertentu yang dilihat agak pelik, ganjil, yang terdedah kepada kemungkinan dilihat sebagai amalan khurafat. Apatah lagi sekiranya disertakan dengan niat-niat tertentu ketika mandi ataupun ketika mengambil wuduk, seperti dapat menolak bala ataupun tertunai segala hajat, boleh menyembuh penyakit, mendapat keberkatan dan sebagainya. Maka Islam melarang keras. Beliau berkata demikian bagi mengulas tindakan beberapa individu yang didakwa melakukan amalan khurafat di Gunung Jerayan yang tular di media sosial sehingga mengundang kritikan ramai. Katanya bagi mencari keberkatan ulama, banyak panduan telah diberikan berpandukan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau turut mengajak umat Islam menjauhkan amalan khurafat, amalan yang mencemarkan kesucian agama Islam dan menjaga akidah. Baru-baru ini Datuk Syekh Fazil bersama pegawai Jabatan Mufti Negeri Kedah melakukan tinjauan ke Gunung Jerai bagi melihat sendiri keadaan di lokasi seperti Telaga Tok Syekh dan Padang Tok Syekh. Katanya sepanjang tempoh berada di telaga itu tiada kelihatan seorang pun yang mandi atau mengambil wuduk di situ. Baik, selepas ini 15 pekerja Malaysia kemalangan di Muzdalifah. Haji adalah satu pengorbanan, bukan saja wang ringgit, malah masa bersama anak dan keluarga. Itu antara pengertian haji 295 jemaah Malaysia yang selamat tiba di Makkah untuk memulakan ibadah haji musim ini. Laporan Fitri Musa dan jurukamera Kamarul Zaman Mansur dari Makkah Al-Mukarramah. Jemaah dari penerbangan KT-01 ini bertolak menaiki 7 bas dari Madinah dan tiba di penginapan mereka di Abraj Al-Janadriyah kira-kira jam 10.30 malam waktu tempatan. Mereka disambut dalam majlis cukup meriah oleh Ketua Rombongan Haji Malaysia, Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman dan pengurusi syarikat Tawafah Asia Tenggara, Adnan Hussein Abdullah Mandura. Turut meraihkan ketibaan Duyufur Rahman termasuk pengurusan tabung haji, Muasasah Asia Tenggara dan petugas-petugas haji yang sedia berkhidmat untuk jemaah Malaysia. Kita juga disambut dengan baik dengan aturan-aturan dan juga persediaan-persediaan yang dibuat oleh tabung haji dan juga oleh pihak syarikat Muasasah Tawafah Asia Tenggara, dan ini menunjukkan bahawa kerjasama yang baik di antara kedua-dua pihak dalam menyantuni dan memberi perkhidmatan yang terbaik kepada para tetamu Allah pada tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Jemaah seterusnya diberikan taklimat dan bergerak ke Masjidil Haram untuk melakukan ibadah umrah dengan melakukan tawaf, sa'i dan tahlul. Duyufur Rahman ni sebagai tetamu Allah, so kita datang untuk menyambut panggilannya, okey. Di mana kita berkorbanlah dari segi masa, pengorbanan meninggalkan anak-anak, harta
dan masa untuk kita mengerjakan ibadah umrah dan haji lah. Saya rasa terharu bila sampai ke Makkahul Mukarramah dengan dibantu oleh petugas-petugas daripada tabung haji dengan dalam keadaan baik dan susun dan teratur. Debaran turut dirasakan jemaah muda berusia 17 tahun ini. Alhamdulillah dapat sampai ke Mekah. Dan malam ni dapat buat umrah kali pertama lah. Saya syukur, alhamdulillah. Saya tak sabar nak depan Kaabah. Rasa berdebar. Laporan Fitri Musa dan juru kamera Kamarul Zaman Mansur dari Makkah Al-Mukarramah untuk TV Al-Hijrah. 15 warga Malaysia terlibat dalam kemalangan jalan raya selepas bas dinaiki terbabas di Muzdalifah, Arab Saudi. Menurut kenyataan Wisma Putra hari ini, kesemua mangsa merupakan pekerja di sebuah syarikat pembinaan yang terlibat dengan projek landasan dan perkhidmatan kereta api di Makkah. Dalam kemalangan itu, 2 daripada mangsa mengalami patah tulang di bahagian bahu dan tengkuk dan dibawa ke Hospital An-Nur dan King Faisal Hospital di Makkah untuk rawatan, manakala selebihnya sebagai pesakit luar dan dibenarkan pulang. Siasatan lanjut sedang dijalankan oleh pihak berkuasa Arab Saudi berhubung kemalangan itu. Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah akan terus memantau perkembangan insiden serta akan menghulurkan bantuan konsular sewajarnya. Kerajaan pada dasarnya bersetuju untuk meminda hukuman mati mandatori dan memberikan hakim kuasa untuk menggunakan budi bicaranya dalam menjatuhkan hukuman. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan hakim boleh membuat pilihan untuk menjatuhkan hukuman gantian lebih ringan seperti penjara seumur hidup serta sebat kepada tertuduh. Dan kita pada dasarnya bersetuju tentang perkara tersebut, cuma ada beberapa pandangan-pandangan daripada Menteri Undang-Undang kita dan sebagainya supaya lebih kemaskan lagi, lebih detailkan lagi dan diperkemaskan lagi. Banyak mungkin ada beberapa perkara yang perlu dilihat. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan mesyuarat agung tahunan Persatuan Orang Asli Semenanjung Malaysia POASM di Dewan Majlis Daerah Bera, Padang Luas petang tadi. Tambah Perdana Menteri, kerajaan bersetuju hukuman mandatori sepatutnya hanya disabitkan kepada individu yang bergelar penjenayah tegar, termasuk mereka yang terlibat dalam aktiviti pengedaran dadah. Beliau berkata demikian ketika mengulas kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar hari ini berhubung laporan kajian hukuman gantian terhadap hukuman mati mandatori ketika mesyuarat Kabinet Rabu lalu. Dalam kenyataan itu, Jemaah Menteri bersetuju agar penelitian dan kajian lanjut dilaksanakan berkaitan cadangan hukuman gantian terhadap 11 kesalahan yang membawa hukuman mati mandatori. Satu kesalahan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan 22 kesalahan yang membawa hukuman mati tetapi dengan budi bicara mahkamah. Keputusan itu dibuat untuk memastikan hak semua pihak terpelihara dan terjamin dalam mencerminkan ketelusan kepimpinan negara untuk menambah baik sistem keadilan jenayah negara. Setiap penceramah atau pendakwah perlu mempunyai tauliah daripada Majlis Agama Islam Negeri sebelum boleh digelar ustaz atau ustazah. Itu tegas pendakwah Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim yang bimbang melihat gelaran ustaz dan ustazah begitu mudah diberikan kepada sesetengah individu meskipun mereka tidak mempunyai latar belakang agama yang kukuh. Jabatan Agama Islam telah mewajibkan sesiapa saja yang nak mengajar di masjid, di surau, tak kiralah ustaz atau ustazah ataupun motivator, mereka wajib memohon tauliah mengajar sama ada fardu ain atau fardu kifayah atau mengajar Quran atau motivator melalui Jabatan Agama Islam negeri-negeri. Kita tidak boleh nak berceramah di surau atau masjid di mana-mana pun yang kita berada
kecuali mempunyai tauliah ataupun keizinan khas daripada Jabatan Agama Islam Negeri. Tambahnya, orang ramai atau penganjur majlis keagamaan boleh meminta untuk melihat kad serta surat tauliah pendakwah tersebut sebelum mengambil mereka untuk menyampaikan ilmu di dalam sesuatu majlis. Jelasnya, ia bukan untuk menyekat rezeki seseorang namun hanya untuk memastikan pendakwah tersebut benar-benar mahir dan berpengetahuan tinggi di dalam bidangnya. Dalam pada itu, beliau menasihati supaya masyarakat tidak mudah menggelarkan seseorang dengan gelaran pendakwah walaupun mereka sering mengadakan ceramah menggunakan hadis atau ayat Al-Quran, lebih-lebih lagi di platform dalam talian. Masyarakat jangan cepat meletakkan gelaran-gelaran seperti doktor, engineer, IR, TS, hatta ustaz dan ustazah, kecuali orang itu betul-betul layak. Kerana bila dia dipanggil begitu, dia keluarkan hukum dan hukum yang dia keluarkan itu tak sama seperti mana ulama-ulama sebut dan tidak ikut disiplin-disiplin ilmu agama, ia akan membawa kepada kemudaratan dan perpecahan dalam kalangan orang Islam. Sementara itu, mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan Majlis Agama Islam Negeri MAIN dan Jabatan Agama Islam Negeri JAIN di Malaysia, seseorang individu yang ingin mendapatkan tauliah perlu membuat permohonan di MAIN serta JAIN negeri masing-masing terlebih dahulu. Selepas menghantar permohonan, individu tersebut akan menjalani ujian bertulis dan seterusnya menjalani temuduga bagi memastikan segala kriteria yang dikehendaki menepati syarat-syarat untuk menjadi seorang pendakwah atau penceramah. Pertubuhan Peduli Insan membuka penyertaan kepada umat Islam di negara ini yang mahu menyertai ibadah kurban sempena Aidiladha tahun ini. Pengarah projek Kurban for Ummah, Yusrizal Yusha berkata, menerusi kempen Kurban for Ummah, ibadah kurban akan dilaksana di 3 buah negara iaitu Palestin, Syria dan Malaysia. Menurut Yusrizal, menerusi kempen Kurban for Ummah, pihaknya menyasarkan 2,000 penyertaan atau bahagian daging lembu yang akan diterima hampir 20,000 keluarga yang terjejas di Palestin dan Syria. Manakala bagi kurban di Malaysia, sebanyak 100 ekor lembu akan disembelih dan dagingnya diberikan kepada golongan fakir dan miskin hasil daripada penyertaan peserta kurban tahun ini. Pertubuhan Peduli Insan Malaysia telah menganjurkan korban di luar negara hampir 10 tahun. Dan insyaAllah pada tahun ini kita akan buka peluang kepada orang ramai untuk menyertai korban bersama dengan Peduli Insan di bawah kempen Korban for Ummah di 3 buah negara. InsyaAllah kita akan laksanakan di Syria, di Palestin dan kita tidak lupakan di dalam negara kita insyaAllah. Di luar negara kita memilih mereka, Syria dan Palestin kerana mereka adalah golongan ataupun negara yang bergolak. Manakala dalam negara kita, kita juga sedia maklum ada di kalangan orang-orang yang susah. Maka inilah golongan-golongan sasaran kita di kalangan fakir miskin, anak-anak yatim, ibu tunggal dan kita lihat kalau di sana ada orang-orang yang masih memerlukan, kita akan sampaikan daging daripada infak orang ramai ini kepada mereka insya-Allah. Pertubuhan Peduli Insan Malaysia mempunyai pengalaman 10 tahun dalam mengendalikan ibadah korban di luar negara yang memberi tumpuan kepada pelarian di utara Syria. Tambah Yusrizal sebagai syarikat pelaksana bagi urusan ibadah kurban, pihaknya sentiasa menitikberatkan soal pelaksanaan bermula proses pemilihan sehingga agihan bagi memastikan kaedah dibuat mengikut hukum syarak. Bagi mereka yang tidak berkemampuan untuk melaksanakan kurban namun ingin turut menyertai membantu saudara Muslim yang susah, mereka boleh menyertai sedekah adha yang bermula serendah RM30 sahaja. Orang ramai yang berminat untuk menyertai kempen Kurban for Ummah boleh layari laman sesawang www.peduliinsan.org atau hubungi talian 013 396 8840 atau 017 744 4595. Tempoh penyertaan dibuka sehingga 9 Julai ini. Mayat Amirul Khan akhirnya ditemui.
970 keluarga kurang berkemampuan di sekitar Sabah dan Sarawak dibantu sempena sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai baru-baru ini. Bantuan makanan asas itu disampaikan Bank Rakyat menerusi program Rindu Aku Mau Keamatan dan Rindu Mok Gawai. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Bank Rakyat Dr. Muhammad Hanis Osman berkata, inisiatif ini melibatkan warga kerja daripada pelbagai cawangan serta bank bergerak Bank Rakyat bagi menyampaikan bantuan keperluan dan makanan asas kepada mereka yang dikenal pasti terutamanya di kawasan pedalaman. Antara makanan asas yang disumbangkan termasuk gula, garam, tepung, biskut, beras, sardin, teh dan telur. Antara penerima manfaat inisiatif ini di Sabah ialah keluarga daripada Kota Kinabalu, Likas, Tawau, Sandakan, Keningau, Labuan, Lahad Datu, Penampang, Kota Belud, Kota Marudu, Patutan, Semporna dan Beaufort. Selain itu, jangkauan komuniti ini turut memanfaatkan masyarakat di sekitar Sarawak iaitu daerah Satok, Simpang 3, Miri, Bintulu, Sarike, Seri Aman, Sibu, Kota Samarahan, Mukah, Matang Jaya, Kapit, Limbang, Kota Sentosa dan beberapa daerah lain. Tambah Dr. Muhammad Hanis, inisiatif ini diambil bagi membantu meringankan beban kos sara hidup mereka agar Pesta Keamatan dapat disambut dengan penuh keceriaan selepas 2 tahun tiada sambutan akibat COVID-19. Selepas 14 hari hilang di Sungai R, Switzerland, akhirnya mayat anak Governor Jawa Barat Emeril Khan Mumtaz ditemui. Mayat mangsa ditemui di zon empangan Ingerhall, kira-kira 5 km dari lokasi dia dihanyutkan. Mayat Emeril ditemui terapung sekitar jam 6.05 pagi 2 hari lalu. Penemuan itu disahkan pihak berkuasa Bern selepas melakukan pemeriksaan forensik. Perkara itu diumumkan Duta Besar Indonesia ke Switzerland, Mulyaman Haddad, yang turut memaklumkan jenazah berkemungkinan akan dibawa pulang ke Indonesia esok. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga diberi cuti khas selama 11 hari dan terus ke Switzerland bagi menguruskan perkara itu. Emeril dibawa arus deras ketika berenang di Sungai Are pada 26 Mei lalu, manakala adik dan rakannya berjaya diselamatkan orang awam. Sebelum ini, pada hari ke-10 kehilangannya, status pencarian Emeril tukarkan daripada orang hilang kepada meninggal dunia. Emeril ke Switzerland bagi mencari institusi pengajian bagi menyambung ijazah sarjananya. Lagi serangan tembakan di Amerika Syarikat. Kali ini seorang lelaki menembak rakan sekerjanya di sebuah kilang pembuatan di negeri Maryland. Dalam insiden itu, 3 terbunuh manakala 4 lagi parah. Suspek bersenjata berusia 23 tahun itu turut berbalas tembakan dengan polis tempatan. Lelaki terbabit dilaporkan melakukan tembakan secara besar-besaran di kilang Columbia Machine. Dia juga merupakan pekerja kilang itu. Suspek juga melarikan diri dengan sebuah kenderaan namun berjaya ditahan di Hagerstown, bandar kecil berdekatan. Sehingga kini motif sebenar tembakan belum diketahui. Namun tindakan suspek disahkan tidak memberi ancaman kepada komuniti setempat. Peluang menjadi ejen terbuka. Insaf Travel and Tours mengalu-alukan orang ramai di seluruh negara untuk menyertai syarikat itu dalam pengendalian pakej umrah dan haji serta pelancongan Muslim. Peluang terbuka untuk menjadi ejen sepenuh masa atau separuh masa. Ahli Lembaga Pengarah Insaf Travel Ahmad Falahuddin Jasni berkata, syarikatnya kini mempunyai 10 cawangan di Ampang, Bangi, Rawang, Tropicana Aman, Nilai, Kemaman, Sungai Petani, Kota Baru, Ipoh dan Kota Kinabalu dengan 300 ejen di seluruh negara. Okey, Alhamdulillah kita mengalu-alukan sahabat di luar sana untuk bersama-sama dengan family Insafi. Alhamdulillah setakat ni kita ada 10 cawangan dan kita mengalu-alukan lagi ke sahabat-sahabat di luar sana untuk bersama-sama dengan kami melalui cawangan wakil-wakil kami di seluruh Malaysia lah. Jadi bila majlis menandatangani MOU tu, tanda kita serius dan kita bersungguh-sungguh untuk menyantuni tetamu Allah Subhanahu Wa Taala di Mekah dan Madinah dan dalam pelancongan Muslim lah di seluruh dunia lah, insya-Allah.
Insaf Travel menyasarkan untuk membuka sekurang-kurangnya 20 cawangan menjelang akhir tahun ini. Dalam pada itu, Ahmad Falahuddin memberitahu Insaf Travel terkenal dengan kepakaran menganjurkan pakej istimewa menunaikan ibadah umrah selama 22 hari 20 malam dengan harga berpatutan. Dengan pakej 22 hari ini kita dapat menyantuni tamu Allah lebih lama dan mereka lebih puas dan lebih puas hati untuk pergi lama berada di Mekah dan Madinah lah. Itu kami punya trademark dan kami punya keistimewaan. Beliau ditemui pada majlis perjumpaan dengan 140 ejen Insaf Travel di Hotel Paya Bunga Kuala Terengganu yang dirasmikan Pengerusi Jawatan Kuasa Keusahawanan Sumber Manusia, Industri Mikro dan Hal Ehwal Pengguna Terengganu, Muhammad Nur Huzaini Abdul Rahman. Selain Ahmad Falahuddin, Insaf Travel turut ditunjangi 3 lagi ahli lembaga pengarah iaitu Nik Fairul Nik Harun Aminar Rashid, Muhammad Aswadi Ali dan Muhammad Fahmi Muhammad Nawi. Untuk maklumat lanjut hubungi hotline 011 312 74002 atau 096670 220 atau layari laman sosial Insaf Travel seperti yang tertera. Baik, sekian berita Al-Hijrah. Ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan juga TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk pelbagai berita pilihan dan eksklusif. Saya Ardi Herman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.